Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 6, jadual berkala, subtopik 6.1, penggelasan unsur. Okey, sebelum kita mula, kita lihat dulu apa yang kita akan belajar dalam video ini. So, ada 3 objektif pembelajaran. Yang pertama, merumuskan bahawa semua jirim terdiri daripada atom. Yang kedua, membezakan atom dengan molekul dan unsur dengan sebatian. Dan yang ketiga, mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam, dan gas nadir dalam jadual berkala. Okey, ingat kembali, dalam bab 5 kita telah belajar tentang jirim. Dan jirim terdiri daripada zarah-zarah kecil yang diskrit. Apa kaitan pula dengan bab 6? Okey, kita lihat. So, jirim daripada zarah-zarah kecil yang diskrit yang dikenal sebagai atom. Oh, iaitu adalah atom. Dan dalam bab 5 kita juga telah belajar tentang pepeja, keadaan jirim pepeja, yang susunan zarah tu sebenarnya adalah atom. Begitu juga dalam gas. Okey, susunan zarah-zarah itu adalah atom. Okey, sebesar mana atom tersebut? Okey, atom tu adalah sangat kecil di mana kita tidak dapat lihat melalui mata kasar. Okey, andaikan orang ini adalah sebiji atom, so orang ini akan dibesarkan 10 juta kali ganda menggunakan mikroskop elektron untuk mendapatkan saiz sebesar satu bumi. Okey, so saiz atom adalah sangat kecil. Dan logam dan sesetengah bukan logam seperti karbon dan helium wujud sebagai atom. Okay. So, tetapi dalam atom sendiri terdiri daripada 3 zarah subatom. Okay, atom tu adalah kecil kan? Dalam tu ada lagi 3 zarah subatom. So, zarah subatom tu ialah proton, elektron dan neutron. Okay, sekarang kita lihat dalam raja. Dalam raja, di manakah kedudukan proton, elektron dan neutron? Okay, so proton di bahagian tengah yang berwarna biru ni. Okay, elektron mengelilingi nukleus. Elektron mengelilingi. Okay, elektron tu yang warna hitam. Manakala neutron juga di tengah-tengah sama dengan proton. Okay, ini adalah kedudukan untuk proton, elektron dan neutron. Okay. Di bahagian tengah-tengah yang saya bulatkan ni, kita namakan sebagai nukleus. Jadi, ini bererti proton dan neutron berada dalam nukleus atom. Manakala elektron berada mengelilingi nukleus. Dan sekarang kita akan lihat kepada simbol dan juga charge bagi proton, elektron dan neutron. So, proton simbolnya adalah P, huruf kecil. Charge-nya adalah positif, iaitu proton ialah zarah bercas positif. Simbol elektron, E, huruf kecil. Charge bagi elektron, negatif. Okay, elektron zarah bercas negatif. Neutron simbolnya N, huruf kecil. Dan neutron ialah zarah neutral yang tidak bercharge. Okay. Dan cara kita nak ingat untuk zarah, 3 zarah subatom ini ialah hanya menggunakan sebatang pen, iaitu PEN. Okay, PEN untuk proton, elektron dan neutron. Okay, dah ingat? Okay. Next, kita akan lihat kepada sudut uji minda bagi bahagian atom. Okay, soalan pertama. Atom adalah neutral. Anda rasa betul atau salah? Okey, jawapannya adalah betul. Atom adalah neutral sebab bilangan proton dan elektron adalah sama. Ingat balik, proton bercas positif, elektron bercas negatif. Bila bilangan mereka sama, maka atom adalah neutral. Soalan 2. Atom mempunyai bilangan elektron dan neutron yang sama. Okey, adakah elektron dan neutron mereka sama? Okey, jawapannya tidak. Elektron dan neutron tak sama. Yang sama ialah proton dan elektron. Okey. So, yang ketiga, nukleus mempunyai charge keseluruhan positif. Cuba fikir, adakah betul? Jawapannya betul. Okay. Sebab dalam nukleus ada proton dan neutron. Proton tu charge positif. Maka nukleus juga bercharge positif. Yang keempat, atom mempunyai bilangan elektron dan proton yang sama. Okey, yang ini betul. Saya dah bagi tahu kan, bilangan elektron dan proton sama, maka atom adalah neutral. Okey, kita move on. Kita pergi kepada
atom dan molekul. Apakah kaitan mereka? Molekul ialah zarah neutral. Atom neutral, molekul ialah zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom. Contoh yang ditunjukkan adalah atom oksigen. Satu biji tu atom oksigen, 2 tu atom oksigen. So atom oksigen gabung atom oksigen membentuk satu molekul oksigen. Boleh? Atom dan atom. Boleh tak kalau kita letakkan 3 atom seperti ini? Nampak tak? 3 atom oksigen. So 3 atom oksigen ini adalah satu molekul yang dinamakan sebagai ozon. Setelah kita belajar atom dan molekul, sekarang kita akan teruskan kepada unsur. So, apa itu unsur? Unsur ialah bahan yang paling ringkas, terbentuk secara semula jadi, dan unsur tidak boleh diuraikan secara kimia. Dan kamu harus ingat setiap jenis unsur hanya satu jenis zarah sahaja. Walaupun kalau dia 2, dia mesti yang sama. Mesti sama macam kembar seiras. Sebagai contoh, kita lihat contoh unsur. Yang ini adalah baldi zinc. Nampak tak susunannya? Dalam tu hanya ada atom zinc, satu jenis saja. Maka dia adalah unsur. Yang kedua, karbon. Sama juga, nampak tak semua C? Satu jenis saja. So, unsur. Next adalah paku besi. Besi adalah ferrum. Dalam bahasa sains tu Fe. Simbolnya Fe, nampak satu jenis sahaja. Maka adalah unsur. Kita teruskan dengan 2 lagi contoh unsur. Yang pertama adalah gas hidrogen. Gas hidrogen. Dan yang kedua adalah gas oksigen. So, simbol di dalamnya semuanya satu jenis. Hidrogen H, oksigen O. Dia tak campur benda lain. Jika ada wujud benda lain, maka dia adalah sebatian. Sebatian terdiri daripada 2 atau lebih unsur. 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian ini terhasil melalui tindak balas kimia, boleh dihasilkan di dalam magma ataupun secara semula jadi. Sebatian boleh dipisahkan secara kimia, elektrolisis. Elektrolisis maksudnya gunakan tenaga elektrik. Cikgu ada satu video elektrolisis, anda boleh cari dan tonton. Sebatian ini tidak boleh dipisahkan secara fizikal. So kamu harus ingat, setiap jenis sebatian mesti daripada 2 atau lebih unsur. Macam kembar tidak seiras. Walaupun dia 2, tapi dia tak sama. So, contoh sebatian. Kita lihat contoh dalam kehidupan harian kita yang paling biasa, garam. So, garam tu ada unsur apa? Natrium dan klorin. 2 kan berbeza. Yang kedua, ini, cangkerang. So, cangkerang tu sebenarnya ada unsur apa? Kalsium, karbon, oksigen. Ketiga, sangat biasa, air. So, adalah hidrogen dan oksigen. Yang keempat, gula. Gula tadi hidrogen, oksigen kan? Tambah satu karbon. Karbon, hidrogen, oksigen. Kelima ni, aluminium oksida. So, aluminium dan oksigen. Perhatikan semua tu ada 2 atau lebih unsur. Contoh lain lagi adalah zinc sulfida, besi klorida, kuprum oksida. Dah boleh bezakan unsur dan sebatian? Kita lihat kepada jadual pembezaan unsur dan sebatian. Yang pertama A, kaedah pembentukan. Unsur dibentuk secara semula jadi, manakala sebatian tu melalui tindak balas kimia. Pembentukan bahan baru. Adakah unsur bentuk bahan baru? No, tidak. Unsur tak bentuk benda baru, tetapi sebatian membentuk benda baru. Kaedah pengasingan pula, unsur tidak boleh diasingkan, manakala sebatian boleh diasingkan melalui tindak balas kimia. So next kita akan belajar tentang jadual berkala. So jadual berkala tu dihasilkan untuk menggelaskan unsur-unsur mengikut sifat kimia. Dan sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. So, macam mana dengan susunan jadual berkala? So, anda lihat. Yang ini adalah satu jadual berkala. So, unsur-unsur dalam jadual berkala disusun mengikut bilangan nombor proton. Di mana nombor proton? Kita lihat contoh. Saya ambil satu contoh. Nampak tak? He. He ini adalah helium. So, nombor 2 di atas tu merupakan nombor proton.
Okay. Dan sekiranya kita lihat daripada jadual ini, okay, 1, nampak tak? H1. 1 tu hidrogen, 2 helium, 3 lithium, 4 barium, 5 boron, 6 karbon, 7 nitrogen dan seterusnya. So, unsur yang ditemui secara semula jadi susun dalam jadual ini mengikut nombor proton. Okay. Next, kita akan lihat kepada susunannya dari segi logam. Okay, jadi unsur tu disusun dalam bentuk logam. Lihat warna dia. Separuh logam dan juga bukan logam. Okay. So, jadual berkala saya dah pecahkan. Yang pertama tadi, hidrogen. Okay, nampak yang warna kuning semua yang saya sedang tunjukkan merupakan logam. Okay. Dan seterusnya diikuti dengan separuh logam. Dan yang akhir semua itu adalah bukan logam. Boleh? Dan cikgu bagi tahu dengan lebih lanjut sikit tentang jadual berkala ini dari segi kumpulan. Ni nampak tak kumpulan 1 ni adalah logam akali. Sebut kumpulan tu atas ke bawah, Kumpulan kedua adalah logam akali bumi. Okay, nampak? Kumpulan 3 hingga 12 yang tengah-tengah sini. Yang tengah-tengah sini semua merupakan unsur peralihan. Boleh dapat? Okay, next. Kumpulan 13 hingga 17. Okay. Dan kumpulan 17 ini, 17 adalah halogen. Dan kumpulan yang terakhir, kumpulan 18 merupakan gas nadir. Okay, ya. Sekarang kita lihat kepada satu contoh unsur. Okay, saya ambil karbon. Karbon. Okay, dalam buku teks kita macam ni. Okay, 6 ini merujuk kepada nombor proton. C ialah simbol unsur. Karbon ialah nama unsur dan 12 di bawah merupakan jisim atom relatif. Okay. Next, kita akan pergi kepada separuh logam. Okay. Tadi saya berkata adalah logam, separuh logam bukan logam kan? Logam tu banyak. Jadi cikgu mulakan dengan separuh logam. Okay. Separuh logam macam ni. Okay. So simbolnya kita belajar sepintas lalu tentang nama dia. B adalah boron. Okay. Ada gambar bersama. Si adalah silikon. Okay. Ge, germanium. Okay. As adalah arsenik. Sb adalah antimony. Te, tellurium. Dan Po adalah polonium. Hanya ini saja merupakan separuh logam. Kamu mesti ingat kedudukan mereka dalam jadual berkala. Okey, seterusnya kita pergi kepada bukan logam. Bukan logam kan? Banyak. Tapi jangan lupa yang pertama ialah hidrogen. Hidrogen bukan logam. Okay. Saya tutup sebahagian. Kita hanya belajar 7 dulu. Okay, untuk slide ini. So, yang pertama hidrogen. C ialah carbon. N, nitrogen. O, oksigen. Semua ni gas. Gas nitrogen, gas oksigen. P ialah phosphorus. Okay, dah sampai P ya. Seterusnya S ialah sulfur. Okay, sulfur tu sebut warna kuning. Okay, boleh digunakan untuk tayar supaya tayar itu lebih keras. Dan Se ialah selenium. Kita hanya bincangkan unsur yang biasa kita jumpa dalam kehidupan harian sahaja. Okay, next lagi. Untuk bukan logam. Masih bukan logam. Sekarang kita lihat kepada halogen. Halogen ada 5 di sini. So, yang pertama F adalah fluorine. Fluorine tu gas berwarna kuning kehijauan. Lepas tu chlorine. Chlorine adalah gas yang wujud dalam bentuk kuning kehijauan. Fluorine juga digunakan dalam bahan peluntur. Bromine, Br, bromine. Okay. Iodine, masih ingat untuk video bab 5 di bawah pemejawapan. Iodine belum warna hitam, boleh memejawab jadi warna ungu. Okay. At adalah astatin. Astatin ni adalah bersifat radioaktif. Okay. Dapat? Okay, saya teruskan kepada gas nadir. Gas nadir untuk yang bukan logam, kumpulan ke-18. Okay, yang pertama He, helium. Ne ialah neon. Ar, argon. Ka, krypton. Xe adalah xenon. Dan Rn adalah radon. Okay, kita lihat 3 pertama aja. Okay, gas helium.
gas helium ni wujud dalam atom. Dia isi balon udara ataupun balon kaji cuaca. Neon, gas neon boleh isi dalam lampu iklan. Argon isi dalam mentol. Okey, next. Kita akan kelaskan unsur berikut kepada kumpulan logam dan bukan logam. Okey, so saya berikan satu senarai. Kita akan lihat dulu yang pertama. Merkuri. Merkuri ni gunakan dalam termometer. Dalam termometer ada merkuri. Oksigen, kamu sudah tahu. Okay, helium untuk balon. Natrium, saya sedang tunjukkan gambar dia. Fluorine. Okay, kuprum. Okay, so sambil itu anda fikirkan dia unsur logam ataupun bukan logam. Okay, yang seterusnya kalium. Ini kalium. Okay, chlorine. Neon. Dalam lampu papan iklan. Barium. Okay, permukaannya berkilat. Karbon. Dah diberitahu tadi dalam pensel ada karbon. Dan yang terakhir gambar ni adalah flammable. Okey. So, dah boleh kategorikan sebelum saya teruskan kepada jawapannya. Okay. Dah kan? Okey, kita lihat kepada jawapannya sekarang. Logam dan bukan logam. Okay. Merkuri, logam. Oksigen, bukan logam. Helium, bukan logam. Natrium, logam. Fluorine, bukan logam. Kuprum, logam. Kalium, logam. Chlorine, bukan logam. Neon, bukan logam. Barium, logam. Karbon, bukan logam. Dan flammable adalah logam. Okey, so ambil sedikit masa untuk ingat. So, sama ada dia adalah logam ataupun bukan logam. Okey, so sekarang kita sampai sudut uji minda. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan raja kena pasti gabungan atom yang mewakili molekul bagi suatu sebatian. Ingat balik sebatian. Mesti dua yang berbeza. Okay, cari dalam raja ini yang berbeza. Okay, nampak? A, B, lagi E, F, G, H, M, N, P. Okey, kita semak jawapan sekarang. Adakah betul? A, B, E, F, G, H. Ya, betul. M, N dan P. Okey, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Berdasarkan raja kena pasti gabungan atom yang mewakili molekul bagi suatu unsur yang terdiri pada dua atom. Okay, soalan ni minta anda cari molekul bagi suatu unsur. Dan kita dah tahu unsur mesti yang sama. Dan dua atom sahaja. So, tak susah kan nak cari dua. Iaitu C, I, J, O. Okay, kita lihat jawapannya. C, I, J, O. Betul. Okay, soalan seterusnya. Berdasarkan raja kena pasti gabungan atom yang mewakili molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada tiga atom. Okay, unsur. Mesti zarah yang sama kan? 3 atom. Maka adalah D, K dan L. Okay. So, D, K dan L. Okay, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan like, share rakan dan subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.